Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi 17 November 2021 bersama saya Faris Izzat Syarudin. Dan saya Hazel Desmond. Terima kasih kerana memilih berita perdana. Kita ikuti paparan utama malam ini. Penggantungan operasi pesawat Hawk 108 bakal diputus Lembaga Siasatan Khas. Kekalkan dasar perlindungan Malaysia Komited Jamin Hak Asasi Kanak-kanak. Pesawat pejuang Hawk 108 akan terus digunakan bagi latihan dan operasi tentera udara di Raja Malaysia TUDM. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Hussein berkata, kementerian masih menunggu hasil siasatan Lembaga Siasatan Khas sebelum memutuskan penggantungan operasi pesawat berkenaan. Itu banyak berkisar kepada siasatan yang dibuat. Sebelum ini pernah berlaku semasa saya Menhan dahulu, satu insiden berhubung kait yang satu pesawat, dan keputusan kita pada ketika itu ialah untuk to ground all the planes, dan itu bukan keputusan untuk saya buat, ianya mesti datangnya daripada pihak ATM dan TUDM. Sebab itu daripada saya nak bagi penjelasan yang lebih rapi, biar kita serahkan kepada mereka-mereka yang lebih mengetahui lah. Dan saya percaya bahawa PT, Panglima Tentera Udara, UDM sendiri boleh laporkan kepada saya keperluan mereka. Jelas beliau, pesawat yang masih berfungsi dengan baik perlu digunakan. Bagaimanapun, perancangan membeli pesawat baharu tetap diteruskan. Datuk Seri Syamuddin menjelaskannya dalam sidang media di Klebang, Melaka. Dalam kejadian pukul 10.07 malam semalam, pesawat pejuang Hawk 108 terhempas dalam sesi latihan di Pangkalan Udara Butterworth, Pulau Pinang. Insiden berkenaan telah meragut nyawa seorang anggota iaitu Kapten Muhammad Effendi Bustami, manakala seorang lagi, Major Muhammad Faris Omar, mengalami kecederaan. Jenazah Kapten Muhammad Effendi dijangka akan dikebumikan di kampung halamannya di Pahang malam ini. Sementara itu, susulan nahas berkenaan. Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz memaklumkan siasatan masih di peringkat awal dan tertumpu kepada faktor operasi dan latihan. Laporan awal menunjukkan tidak menjuruskan kepada teknikal. Ini laporan awal tidak menjuruskan kepada teknikal, lebih tertumpu kepada faktor operasi dan latihan. Ini laporan awal. Jadi kita bagilah biar siasatan komplit dulu dan baru kita lebih lanjut. Beliau menyatakan demikian selepas majlis penyerahan kotak makanan program Bantu-Bantu Malaysia, The Mines Resort and Country Heights oleh pengasasnya Tan Sri Lee Kim Yew di Subang. Jelasnya tumpuan sekarang ialah melaksanakan penyaluran bantuan dan kebajikan kepada kedua-dua juruterbang yang terbabit.
Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga juruterbang TUDM Allahyarham Kapten Muhammad Effendi Bustami yang terkorban dalam insiden itu. Turut menzahirkan ucapan takziah Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Menerusi catatan di laman Facebook Istana Negara, Baginda berdua menzahirkan rasa sedih dengan pemergian Allahyarham yang disifatkan sebagai satu kehilangan besar kepada Angkatan TUDM dan negara. Baginda berharap seluruh ahli keluarga mangsa tabah berdepan dugaan itu. Baginda turut mendoakan juruterbang TUDM Major Muhammad Faris Omar yang mengalami kecederaan dan dirawat di Hospital Seberang Jaya, Pulau Pinang dikurniakan kesembuhan segera. Sementara itu, ucapan takziah turut dirakamkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kepada seluruh ahli keluarga Allahyarham Kapten Muhammad Effendi Bustami yang terkorban dalam insiden pesawat Hawk 108 yang terhempas itu. Dalam catatan di Facebooknya, Datuk Seri Ismail Sabri mendoakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama golongan yang beriman. Baik, Malaysia kekal komited dalam memberi perlindungan kepada kanak-kanak terutamanya dari golongan rentan mangsa keganasan seksual dan keganasan rumah tangga. Ini selari dengan konsep Keluarga Malaysia dan Pelantikan Malaysia untuk menduduki kerusi di Majlis Hak Asasi Manusia HRC. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di antara Jun 2020 dan Ogos 2021 sebanyak 1,721 kes keganasan seksual terhadap kanak-kanak telah direkodkan dan terdapat 2,162 kes aktif yang sedang dalam perbicaraan. Mengira kewarganegaraan, bangsa, agama, kelahiran atau status-status lain. Kepentingan terbaik mereka mesti diambil kira, terutama apabila menangani keperluan kanak-kanak yang terdedah termasuk kanak-kanak pelarian ataupun refugee. Datuk Seri Ismail Sabri menjelaskannya dalam ucapan sempena Hari Kanak-Kanak Sedunia 2021 di Parlimen. Beliau hadir ke majlis berkenaan bersama cucunya, Janelle Nika Mendagih. Perdana Menteri turut menegaskan dasar pelindungan kanak-kanak amat perlu bagi menggalakkan setiap anggota masyarakat memberi keutamaan kepada pelindungan kanak-kanak sebagai tanggungjawab bersama. Ia selaras dengan falsafah Konvensyen mengenai Hak Kanak-Kanak CRC 1995 dan Akta Kanak-Kanak 2001. Di Malaysia, individu berumur di bawah 18 tahun didefinisikan sebagai seorang kanak-kanak seperti yang termaktub dalam CRC. Dalam hal ini, Malaysia berpegang teguh dengan matlamat pembangunan lestari atau Sustainable Development Goals SDG yang menjadi agenda global pertubuhan bangsa bersatu agar tiada kanak-kanak yang terpinggir dalam pembangunan negara dan mereka berhak untuk hidup dengan selamat dan gembira. Baik saudara, untuk perkembangan PRU Dun Melaka, kita terus saja langsung ke studio mini RTM Melaka bersama Ashraf Ishak. Ashraf, apa agaknya strategi menjelang hari pengundian, Ashraf? Terima kasih Faris dan Hazel. Strategi menjelang hari pengundian sudah dibuat. Fokus utama semua parti bertanding memastikan mereka jadi pilihan pengundi. Namun untuk mencapai jumlah undi yang dihasratkan, mereka turut sama akan memastikan pengundi keluar menunaikan tanggungjawab. Bagi calon Barisan Nasional BN Kerusi Tanjung Bidara, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, kempen akan terus dilaksana mengikut pematuhan SOP. Manakala kempen di media sosial akan terus diperhebatkan bukan sahaja untuk mengeluarkan manifesto, malah bagi menangkis berita-berita palsu. Iakannya. Saya juga melihat semua para calon
hendaklah menggunakan sebaik mungkin kaedah mendekati pengundi dengan berjumpa seberapa ramai pengundi, di samping disokong dengan media sosial. Saya sekali lagi menyeru kepada seluruh rakyat Melaka bahawa yang penting ialah dapat memberikan keputusan yang baik sebelum kita membuang undi, iaitu sebuah kerajaan yang stabil dan kita juga akan dapat menikmati kemakmuran. Perkara sama turut dikongsikan calon Perikatan Nasional PN Teluk Mas, Datuk Muhammad Rafiq Naizam Mohidin, yang turut mengakui kempen sama ada secara fizikal atau media sosial perlu ditambah baik. Jadi dalam keterbatasan calon-calon Perikatan Nasional, kita teruskan kempen seperti biasa dan juga media sosial memainkan peranan untuk menjelaskan tentang kejayaan-kejayaan pimpinan Perikatan Nasional dalam kerajaan, dalam pentadbiran kerajaan sebelum ini, dan juga kita juga lebih tertumpu kepada aplikasi WhatsApp untuk memberi maklumat terkini tentang calon-calon kita. Sementara itu, calon Pakatan Harapan PH Bukit Katil Adli Zahari pula berkata jentera parti telah disusun untuk mengajak rakyat keluar mengundi. Memanglah kita akan gerakkan jentera kita kerana kita tahu bahawa dengan kemudahan yang kita ada pada hari ini, jentera itu boleh digerakkan kerana kita tahu masyarakat boleh keluar mengundi kerana sokongan daripada negeri-negeri bukan sahaja di Melaka tapi seluruh Malaysia itu membantu. Jadi kita akan menyusun jentera kita dengan lebih efektif. Yang kedua adalah kita harus memberikan keyakinan kepada rakyat. Membina hospital wanita dan kanak-kanak untuk keselesaan golongan itu mendapatkan rawatan. Antara suara wanita yang akan diberi tumpuan calon Barisan Nasional BN Dun Pekalan Batu, Datuk Kalsom Nordin. Beliau berkata, keadaan hospital yang agak sesak kini menyukarkan wanita, khasnya ibu mengandung serta kanak-kanak mendapatkan rawatan dalam keadaan selesa. Kita dapati hospital yang ada sekarang ni dah terlalu sesak. Jadi saya berpendapat, why not kita bina satu hospital khas untuk wanita dan juga anak kat situ. Jadi sekarang cost of living tinggi. Jadi perbelanjaan untuk melahirkan seorang bayi itu cukup tinggi kalau kita pergi ke swasta, hospital swasta. Datuk Kalsom yang ditemui di Penggalan Batu berkata, beliau juga berhasrat untuk menaik taraf kehidupan ibu tunggal melalui pembangunan ekonomi. Ia bukan sekadar bantuan, malah turut membantu mereka berdikari dalam mencari pendapatan sendiri. Bagi calon Perikatan Nasional PN Dun Rim Azalina Abdul Rahman, meningkat dan memperkasa taraf hidup wanita menjadi fokus beliau. Jika diberi mandat, beliau mahu pelbagai aktiviti dan program dijalankan khas untuk wanita, terutamanya di luar bandar. Jadi macam kawasan Dun Rim ni kita tahu ianya di bawah kawasan luar bandar. Namun semangat untuk memperkasakan diri, saya lihat wanita-wanita ni seperti yang saya katakan tadi dah mulai menceburi bidang perniagaan. Saya sendiri pun sebelum ini banyak jugalah membantu wanita-wanita di dalam Parlimen Yasin ini, sedikitlah bantuan seperti kanopi untuk memulakan perniagaan. Tambah Azalina, beliau juga akan memperjuangkan isu-isu wanita yang terpinggir. Bagi calon-calon yang merebut kerusi Dun Air Keruh, penyelesaian terhadap masalah banjir menjadi antara isu yang diberi perhatian. Turut diberi keutamaan isu ekonomi rakyat. Calon Perikatan Nasional PN Datuk Seri Michael Gunn berkata, dua perkara itu menjadi aduan utama rakyat. Beliau bertekad menyelesaikannya selain turut berhasrat menjadikan Air Keruh sebagai salah satu destinasi pelancongan di Melaka dengan kewujudan Kampung Baru Cina dan Kampung Melayu. Kita kena dekati rakyat. Pasal kita kena dengar keluhan dan kita kena respon dengan dia orang. Bukan dengar lepas tu buat tak tahu. Bukan senang kita nak mencapai keputusan yang lebih baik, keputusan yang akan memihak pada kita. Tapi kita usaha. Kita dalam perikatan kita kena ambil langkah yang positif. Baru rakyat akan nampak kita memang kita komitmen. Sementara itu, calon Barisan Nasional BN Yong Fun Juan berkata, penyelesaian terhadap masalah banjir kilat yang sering berlaku di Air Keruh akan dilaksanakan bersama semua agensi, persatuan-persatuan penduduk dan badan bukan kerajaan NGO.
Pelibatan semua bertujuan mendapatkan pandangan pihak-pihak berkenaan seterusnya menyelesaikan masalah itu. Kita memang membawa unsur-unsur untuk pembangunan dan kesejahteraan kepada rakyat. Itu adalah seperti apa yang tertera dalam manifesto Barisan Nasional. Memang konteks daripada penjagaan atau mementingkan kepada kesejahteraan rakyat, pembangunan dan daripada segi kemasyarakatan, ekonomi, belia, golongan belia, semua itu kita menitik belah. Calon Pakatan Harapan PH Kek Chee Yee pula berpendapat melalui pilihan raya ini, rakyat dapat menilai prestasi parti-parti yang pernah mentadbir negeri seterusnya membuat pilihan bijak dengan mengundi calon yang komited. Sepanjang 2 minggu kempen ini memang kami banyak menggalakkan rakyat Melaka keluar mengundi kerana bagi saya bukan sahaja pilihan raya ini satu pilihan raya yang akan kita memilih kerajaan yang bakal memimpin negeri Melaka bagi 5 tahun yang akan datang. Ini juga satu peluang untuk kita reset segala kemelut politik yang telah berlaku dan ini peluang untuk kita reset and restart. Ketika kesemua calon dan parti memperhebat kempen menjelang hari pengundian, Jabatan Penerangan Melaka, Japan Melaka, mengambil inisiatif mengajak pemilih menunaikan tanggungjawab Sabtu ini. Nur Amalina Abdul Halim berkesempatan mengikuti hebahan umum menerusi Info on Wheels IOW yang digerakkan Japan Melaka. Bermula hari ini, 9 unit van hebahan digerakkan di semua 28 don. Pengarah Japan Negeri Syahrul Ravin Daram Abdullah berkata, hebahan dibuat dalam 4 bahasa, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Mandarin serta Tamil serta tidak ketinggalan dalam logat Melaka. Sebelum hari mengundi ini kita pertingkatkan lagi. Maknanya setiap info ini akan pergi ke don-don tu, maknanya 3 kali lah, maknanya pagi, pagi, tengah hari dan petang. Untuk kita wawarkan kepada masyarakat setempat, khususnya pengundi, untuk keluar mengundi lah. Hebahan menerusi kaedah IOW yang turut diselang-seli dengan lagu dapat menaikkan lagi semangat orang ramai untuk keluar mengundi. Baik, kepada seluruh rakyat negeri Melaka, jangan lupa untuk patuh segala SOP yang ditetapkan pada 20 November ini dan selamat menunaikan tanggungjawab anda. Laporan Nur Amalina Abdul Halim, Berita RTM. Pemergian Allahyarham Datuk Seri Abdul Ghaffar Atan juga kehilangan buat teman-teman Melaka FM. Setiausaha Persatuan Rekreasi dan Sukan Teman Negeri Melaka atau Teman Melaka FM Muhammad Azizi Syahril Abdul Razak Kalim berkata, Allahyarham antara yang bersama menubuhkan persatuan itu 16 tahun lalu. Malah, sepanjang tempoh itu juga, Allahyarham merupakan individu penting yang menaungi persatuan sebagai yang dipertua. Saya dan juga rakan-rakan di Teman Melaka FM ini sangat begitu sedih atas apa yang berlaku dan kami warga Teman Melaka FM ingin mengucapkan takziah kepada ahli keluarga dan semoga arwah juga ditempatkan bersama dengan orang-orang yang beriman. Satu kehilangan besar buat kami Persatuan Teman Melaka FM atas pemergian seorang yang pemimpin yang sangat kami segani dan kami sayangi. Persatuan Teman Melaka FM diwujudkan khusus untuk pendengar dan peminat radio Melaka FM melaksanakan pelbagai aktiviti bersama penyampai-penyampai radio nombor 1 masyarakat Melaka. Sekian kemas kini semasa PRU Dun Melaka untuk berita perdana malam ini. Tunaikanlah tanggungjawab anda sebagai pengundi pada 20 November ini. Kembali kepada Faris dan Hazel di Angkasa Puri. Silakan.
Pro 2 menerima 3,000 tempahan untuk MyV generasi ketiganya sejak dibuka minggu lalu. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Zainal Abidin Ahmad berkata, kereta kompak mampu milik paling laris itu akan dilancarkan secara rasmi menerusi platform media sosial Pro 2 esok. Pengeluaran bagi model tersebut telah bermula sejak 9 November lalu, manakala penghantaran ke Sabah dan Sarawak juga sudah dilakukan. For us, it's actually the challenge is actually how to make sure that kita boleh deliver within the required time untuk kita make sure that customer kita dapat kereta ni lah. And dalam keadaan sekarang ni last month for example for production kita manage to dapatkan the highest ever record of production and also sales. Bulan ni kita nak cuba lagi tapi tengok keadaan dia maybe tak boleh lah, tapi insyaAllah kita akan try our best to make sure that siapa yang book kereta ni secepat mungkin kita akan cuba deliver. Bercakap dalam sidang media pratonton MyV baharu, jelasnya ia ditawarkan pada harga serendah RM45,700 hingga RM58,800 untuk Semenanjung Malaysia dan tidak termasuk insurans. Bulan lalu, Pro 2 menghasilkan 29,803 unit dan menjual 27,858 kenderaan, angka tertinggi pernah direkodkan. Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia MATA menyasarkan nilai jualan RM25 juta sempena pameran MATA 2021 yang berlangsung pada 20 dan 21 November ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya Puah Tai Ning berharap pameran pelancongan terbesar negara itu dapat menjana semula sektor pelancongan domestik dan antarabangsa, seterusnya memulihkan ekonomi negara. We have 9 state tourism departments taking part. 9 states in Malaysia. Malaysia has how many states? 14. We have 13 states. I will just read it out very quickly. Sabah, Terengganu, Sarawak, Pahang, Selangor, Johor, Kedah, Perak and Negeri Sembilan. So we have set a very modest target with about 20,000 visitors over 2 days and target of about 25 million sales. Sempena pameran tersebut, diskaun sehingga 35% turut ditawarkan bagi penerbangan ke semua destinasi domestik dan antarabangsa terpilih. Berlangsung selama 2 hari di PWTC, pameran MATA dibuka dari 10 pagi hingga 8 malam dan masuk adalah percuma. Pertubuhan Masyarakat Sivil CSO berperanan penting dalam memperkasa pemulihan komuniti setempat menerusi langkah-langkah digariskan dalam bajet 2022. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, kerajaan komited meneruskan dan memperkukuh kerjasama dengan CSO sekaligus memanfaatkan kepakaran dan jangkauan mereka. Berucap pada Forum Hasanah 2021 secara maya, jelasnya peranan penting pertubuhan sivil yang sering dianggap sebagai sektor ketiga semakin ketara sejak bermulanya pandemik COVID-19. CSOs and social enterprises are crucial stakeholders in our nation's road to healing. This is because they are often better able to access pockets of society more efficiently and therefore better able to customize the appropriate interventions. In short, civil society are key development partners for the government. Bagi mengiktiraf peranan penting CSO, bajet 2022 memperuntukkan RM100 juta dalam bentuk geran padanan kepada yayasan milik syarikat berkaitan kerajaan. Ia bagi menggerakkan usaha membabitkan bidang utama termasuk memperkukuh aspek kesihatan mental dan perkhidmatan sokongan sosial serta pendidikan selepas persekolahan bagi golongan sasar. Seterusnya kita ikuti harga runcit petrol dan diesel berkuat kuasa tengah malam ini hingga 24 November.
kesejahteraan mental dan fizikal. Kekal berhubung, eratkan rangkaian sosial yang sihat. Aktifkan diri, tingkatkan kecergasan diri. Syukur, hargai nikmat kehidupan. Teroka minat, tonjolkan bakat. Beri, kebahagiaan dikongsi bersama. Amalkan Take 5, Agenda Nasional Malaysia Sihat, sihat sepanjang hayat. Bertemu kembali. Mesyuarat pihak berkuasa kawalan dadah PBKD memberi kelulusan bersyarat bagi penggunaan vaksin AstraZeneca dan CoronaVac sebagai dos penggalak kepada individu berusia 18 tahun dan ke atas yang sudah menerima vaksin siri primer daripada jenis yang sama. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, dos penggalak bagi vaksin AstraZeneca akan diberikan selepas masa 6 bulan daripada penerimaan dos kedua vaksin itu. Bagi vaksin CoronaVac pula, 3 hingga 6 bulan selepas dos kedua diterima. Beliau dalam satu kenyataan menjelaskan pemberian dos penggalak bagi kedua-dua produk vaksin tersebut kepada kumpulan sasar tertentu akan diperincikan Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 Penggalak CITFB yang akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Dos penggalak Pfizer penting bagi meningkatkan imuniti sekaligus mengurangkan risiko seseorang individu daripada jangkitan COVID-19. Tinjauan kru RTM mendapati orang ramai yang ditemui sedar dan yakin terhadap keberkesanannya bagi menjamin kesihatan diri, keluarga dan masyarakat sekeliling. Makcik faham dulu, makcik ni dah berumur kan. Lepas tu diwajibkan ambil sebab makcik peniaga. Lepas tu kalau nak pergi mana-mana tak boleh. Lepas tu nak jaga kesihatan makcik lah. Bila dah ambil second dose tu kita rasa selamat lah nak ke mana-mana. Kemudian risiko tu kita rasa macam kurang lah kan. Berbanding kalau kita tak ambil langsung tak ambil vaksin lah. Walau bagaimanapun kalau ada dos ketiga tu mungkin kita punya imun badan lebih kuat lah, antibody badan kita lebih kuat lah, macam tu lah. Saya harap masing-masing ada kesedaran diri untuk mengambil vaksin. Pertama yang belum ambil tu bolehlah ambil dos pertama, dos kedua dan yang terbaru dos ketiga penggalak ni untuk kita sama-sama support lah saranan kerajaan yang sedia ada sekarang. Kesihatan diri. Yes, untuk kesihatan diri kita sendiri, keluarga dan kawasan kita lah, komuniti. Bagi saya benda ni dah ada kajian kan. Jadi tak perlu ragu-ragu lah. Saya pun tengah menunggu juga dos penggalak. Banyak yang kata dos penggalak ni just untuk protect. Sebab kalau ada vaksin yang ketiga, lagi senang lah untuk kita punya power semua ada. Nak pergi mana-mana pun selamat juga. Ada pekerja kan? Ya. Pekerja cik pun vaksin juga kan? Penting ikut dia orang pula macam mana? Dia orang pun vaksin juga. Pun sama juga. Pun ada. Baik, sebenarnya untuk pemasukan malam ini kita bersama Syairul. Syairul, teruskan. Regu negara tampil garang di Bali. Argentina ikut jejak langkah Brazil. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Syahrul Islam. Edisi Sukan malam ini kita mulakan dengan perkembangan hari kedua kejohanan Indonesia Masters 2021 di Bali. Perjalanan wakil tunggal perseorangan lelaki negara Liu Darren tamat seawal pusingan pertama apabila tewas dengan pemain India Pranay Kumar 22-20, 21-19 petang tadi. Wartawan Tina Rama ada butirannya. Meskipun Darren berjaya bangkit daripada ketinggalan pada set pertama, namun ketangkasan Pranay mengawal permainan menjejaskan peluang Darren untuk memenangi set tersebut. Bermula dengan agak baik pada set kedua, Darren sekali lagi gagal untuk mengekalkan momentum.
First game, I think ketinggalan jauh sangat lah. I think 18-10. And then kerja sama 20-0 and then memang last I think ada sikit luck lah. So memang kalah yang crucial point lah. Memang I think condition sini memang because the shuttle is very slow. Memang is a disadvantage lah for me. So struggle because kena main really banyak. Pemenang pingat emas Sukan Commonwealth Glasgow 2014 itu juga mengakui faktor usia turut memberi impak terhadap tahap kecergasannya selepas menyertai kejohanan berturut-turut sejak September lalu. Bagaimanapun dia enggan berputus asa, malah pemain berusia 34 tahun itu tidak akan menamatkan kerjanya sehingga kejuaraan badminton dunia 2021 di Spanyol Disember depan. Sebelum untuk sekarang ni masih belum lah sebab ada 2 tournament lagi, Indonesia Open and then World Championship. So memang akan finishkan sampai World Championship and then after that akan tengok macam mana lah. Selepas ini, Darren akan meneruskan saingan terbuka Indonesia menentang Jonathan Christie pada pusingan pertama yang juga akan berlangsung di Bali. Tina Ramah, Bali, Indonesia, Berita RTM. Sementara itu, aksi sebelah petang pusingan pertama menyaksikan 2 wakil negara mara ke pusingan seterusnya selepas menewaskan pasangan lawan masing-masing. Pasangan bergu campuran negara yang membawa cabaran Malaysia, Goh Sun Huat, Shevan Lai tidak menghadapi masalah untuk menempaskan pasangan dari Jerman, Mark Lanthus, Isabel Lohau 21-12, 21-15. Bagaimanapun mereka masih tidak berpuas hati dengan prestasi yang ditampilkan. Hari ini kita performance bagi saya rasa bukan konsisten lagi. Masih banyak yang kita kena fokus lagi, kena prepare lagi saya rasa. But happy that kita boleh menang game ni. Hari ini rasa opponent dia condition pun bukan bagus sangat. Mereka akan bertemu sama ada pasangan dari Hong Kong, Tang Chun Man, Si Ying Swet. Kalau Hong Kong kita tak pernah menang, dan Indonesia kita I think tak kalah lagi lah setakat ni. So kita prepare because sekarang kita kena fokus on our own preparation, our own performance dulu. Yeah. Sementara dalam aksi bergu wanita pula, gandingan muda Pelitan Antina menewaskan rakan senegara gandingan Vivian Hu, Lin Chisian 21-15, 22-20. Pelitina tetap melalui saingan sengit pada set kedua sebelum melengkapkan kemenangan dalam tempoh 46 minit. I think during the first game we were slow to enter our gameplay and all, but towards the end we got our rhythm and we got more control in the end. But then on the second set, once you're in the lead, we tend to make a lot of simple mistakes, and so we were too rushed in hitting the point. So this is something we have to learn to improve on the next game. Mereka akan bertemu pasangan Indonesia, Fitriani Yulia Yosipine Sosanto di pusingan kedua. Terdahulu turut mara beregu lelaki nombor 1 negara, Aaron Chia So Hui Yik yang menudukkan beregu dari England, Ben Lin Sean Vandy 21-11, 15-21, 21-8 di pusingan pertama. Meskipun kelihatan agak kehilangan rentak pada set kedua, pemenang pingat gangsa Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu berjaya bangkit di set ketiga dan melengkapkan kemenangan dalam tempoh 47 minit. In the first set, quite smooth lah. So in second set tak boleh find the rhythm. Tapi third set dan dari setiap game mereka agak ada psikologi. So kita agak kena calm down sikit in the third game. So we lead a lot in the interval. So actually it's quite confident lah in the third set. Saya rasa muda. Saya rasa dia yang mungkin dekat club punya player lah. Saya pun not sure lah. So kita pun looking for it lah. Rest lah sebab hari ni pun main awal pagi juga. So ada banyak masa untuk rest, prepare untuk game esok. Yeah.
Kementerian Belia dan Sukan telah menubuhkan satu jawatan kuasa siasatan dalaman bagi menjalankan siasatan terperinci isu pembatalan penyertaan dan kemenangan jaguh lontar peluru Muhammad Ziyad Zulkifli di Tamasya Paralimpik Tokyo baru-baru ini. Jawatan kuasa itu dipengungsikan oleh bekas Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Borhan Dollah. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Senator Datuk Seri T. Lian Ke berkata mesyuarat telah diadakan pada 5 dan 22 Oktober dan hasil laporan telah diserahkan jawatan kuasa pada 28 Oktober lalu. Pihak jawatan kuasa mendapati jurulatih dan atlet berkenaan tidak dapat membuktikan mereka tiba pada waktu yang ditetapkan untuk pendaftaran di bilik menunggu, biarpun kedua-dua mereka menganggap mereka tiba tepat pada waktunya. Datuk Seri T. Lian Ke menjawab pertanyaan Bukit Mertajam berhubung isu did not start membabitkan Ziyad Zulkifli. KBS meminta semua termasuk Majlis Paralimpik Malaysia dan Majlis Sukan Negara lebih berhati-hati bagi memastikan segala peraturan pertandingan sentiasa diberikan keutamaan dan ketepatan. Aksi pusingan kedua Piala Tun Abdul Razak 2021, pasukan wanita Pahang meraih 3 mata berharga selepas menewaskan Selangor 2-1 dalam kumpulan X. Bagi aksi kumpulan W, Negeri Sembilan dan Perak turut membawa pulang 1 mata selepas seri 1-1. Kemenangan pertama Pahang mencerahkan peluang mereka untuk merebut slot di pusingan separuh akhir sebagai wakil dari kumpulan X dan turun bertemu Kuala Lumpur esok. Pahang hanya memerlukan keputusan seri untuk mengesahkan tempat mereka. Gol kemenangan skuad kendalian Muhammad Sabri dijaringkan oleh Nur Syazwani Zakaria dan Tiba James dan gol sagu hati Selangor dijaringkan Elia Syahirah Elias. Sementara itu, peluang buat mana-mana pasukan masih terbuka dalam kumpulan W selepas Negeri Sembilan dan Perak terikat 1-1. Negeri Sembilan terlebih dahulu meledak gol pada minit ke-36 menerusi gerakan padang Nurul Azlin Zulkifli. Namun kedudukan itu hanya bertahan seketika apabila Amira Natasha Abu Hashim menyamakan kedudukan buat Perak menerusi pukulan sudut penalti. Kedudukan kekal hingga tamat perlawanan. Menjelang Piala Suzuki AFF 2020 di Singapura yang membuka tirai pada 5 Disember, 28 pemain telah disenarai untuk menyertai kem latihan pusat skuad Harimau Melaya bermula 22 November ini. Daripada jumlah tersebut, 7 muka baru turut dipanggil dalam pemilihan tersebut. Ia membabitkan Lokman Hakim, Muhammad Fayad Zulkifli Amin, Muhammad Arif Fasilah Abu Bakar, Muhammad Faisal Abdul Halim, Quentin Cheng Jun Ho, Muhammad Azri Abdul Ghani serta Muhammad Mukhairi Ajmal Mahadi. Kalau kita lihat dari segi keseluruhannya, kami rasa kita ada mix yang terbaik dari segi pemain-pemain sini, contoh macam Aidil, Abdel dan juga dia tiga pemain paling senior dalam tim dan apa dengan sama pemain-pemain muda, dan kita rasa kita mampu memberi satu tentangan yang terbaik dalam kempen Piala Suzuki kali ini. Tambah Cheng Ho, pemain yang berpangkalan di luar negara akan bersama skuad kebangsaan di Singapura pada 3 Disember ini. Beliau hanya akan menyenaraikan 24 pemain sahaja untuk skuad akhir ke Piala Suzuki AFF 2020. Harimau Melaya dijadual menentang Kemboja di Stadium Bishan pada 6 Disember, kemudian menentang Laos pada 9 Disember sebelum bertemu juara bertahan Vietnam pada 12 Disember dan terakhir menentang Indonesia pada 19 Disember.
Pemain kebangsaan perlu menjadikan kejohanan rugby Asia 7-11 sebagai permulaan dan pembelajaran baharu dalam misi merangka sebuah pasukan yang berkaliber pada masa akan datang. Ketua Jurulatihnya Muhammad Saizul Hafifi Mat Noor berkata, ia berikutan skuad Bunga Raya 7-11 ketika ini dibarisi hampir 90% pemain-pemain muda baharu yang buat julung kalinya menyertai kejohanan antarabangsa. Tegasnya dengan persediaan dan latihan dalam masa beberapa bulan sebelum ini, selain aksi-aksi persahabatan, diharapkan skuad kendaliannya mampu mengekalkan momentum tersebut sehingga tamat kejohanan. Kita lihat peluang kita, saya tak mahu mencakapkan yang tinggi kan. Dan apa yang boleh saya katakan adalah sekarang peluang kita cuba main terbaik, terutamanya bila kita lawan Filipina. Dan perlawanan menentang Hong Kong dan Korea tu, kita harap pemain dapat beraksi dengan baiklah agar pasukan dapat pengalaman. Beliau ditemui pemberita di KLIA sebelum berlepas ke Sport City Dubai, UAE. Skuad Bunga Raya lelaki 7-11 diundi dalam kumpulan A bersama Hong Kong, Korea dan Filipina. Manakala kumpulan B terdiri daripada Jepun, Sri Lanka, China dan Emiriah Arab Bersatu. Bagi saingan dalam kategori wanita, pasukan 7-11 wanita bersaing bersama China, Hong Kong dan Sri Lanka dalam kumpulan A. Sementara Jepun, Kazakhstan, Thailand dan Filipina di kumpulan B. Hanya 2 pasukan terbaik lelaki dan wanita dari kejohanan ini akan melangkah ke Piala Dunia di Afrika Selatan tahun depan. Baik, pasukan e-sukan Mobile Legend MLBB tempatan Todak melantik pakar psikologi bagi memantapkan kekuatan mental dan psikologi pemainnya menjelang kejohanan dunia Mobile Legends M3 di Singapura Disember ini. Jelas pengurus pembangunan e-sukannya, Razi Rahman Ibrahim. Ia merupakan aspek penting yang perlu ditambah baik sebagai persediaan menghadapi lawan yang berada di tahap yang lebih tinggi. Razi atau lebih mesra dengan panggilan Ikuto berkata, melantik pakar psikologi adalah sebahagian persiapan pasukan selain turut melantik jurulatih dan penganalisis baharu yang akan dibawa ke Singapura. Untuk pemain Todak sendiri yang sudah pun mewakili negara bukan sekali, 3 kali mewakili negara, bagi saya persiapan mental itu terlebih dahulu sebelum kita bersiap untuk melakukan perkara yang lain. Sementara itu, jurulatih baharu pasukan Todak, Muhammad Hazim Firdaus Ismail yang dilantik pada Julai lalu, sedia membawa cabaran baru di kejohanan M3 nanti. Alhamdulillah, preparation team semakin baik. Kita orang pun dah training 12 jam sehari dengan scrim dengan tim Indonesia, Philippines dan tim-tim dari luar region iaitu macam Kemboja. InsyaAllah nanti kita orang akan cuba try dengan tim Brazil, Amerika Latin yang sedang berkembang MLB ni. Todak diundi dalam kumpulan B bersama 2 pasukan Indonesia dan Filipina serta wakil dari Brazil, Vivo Kate. Kejohanan M3 membariskan 16 pasukan dari seluruh dunia bagi merebut gelaran juara serta hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah 3.3 juta ringgit. Saudara, ini perkembangan bola sepak kelayakan Piala Dunia Qatar 2022. Argentina menjadi pasukan ke-13 layak ke kejohanan bola sepak terbesar dunia itu tahun depan meskipun sekadar sepi tanpa jaringan bertemu Brazil dalam aksi kelayakan pagi tadi. Ini menjadikan musim yang gemilang buat Argentina dan tonggak utama Lionel Messi selepas menjulang gelaran Copa America ke-15 tahun ini menewaskan Brazil 1-0. Malah ini kali ke-13 dia mara ke Piala Dunia bersama pasukan kebangsaan. Bagaimanapun, Brazil terlebih dahulu mengesahkan slot ke Piala Dunia selepas menundukkan Colombia 1-0 Jumaat lalu. Kemarahan kedua-dua skuad ini menjadikan hanya berbaki 2 slot lagi untuk pasukan dari Amerika Selatan melayakkan diri ke Qatar. Selain tuan rumah Qatar, 10 lagi pasukan dari zon Eropah telah melengkapkan senarai 32 negara ke Piala Dunia. Antaranya Jerman, Perancis, Belgium, Spanyol, England dan Belanda. Saudara, paparan itu menutup edisi Sukan malam ini. Selepas ini kita bersama dengan Faris dan juga Hazel dalam segmen seterusnya.
Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM komited mempercepatkan penerima gunaan teknologi dan inovasi menerusi penyediaan jalinan gentian optik lebih meluas. Menterinya Tan Sri Anwar Musa berkata, ia bagi kualiti liputan lebih efisien dan efektif selaras pengenalan ekonomi digital berasaskan teknologi tinggi. Selain daripada mempertingkatkan ketersambungan digital, Kementerian Komunikasi dan Multimedia turut melaksanakan inisiatif-inisiatif pembangunan dan menggalakkan ekonomi digital yang dapat melonjakkan penguasaan pendigitalan dalam kalangan segenap lapisan rakyat, pemain industri serta pelabur domestik dan antarabangsa. Pada masa yang sama, Kementerian juga akan memainkan peranan dalam mengawal selia keselamatan cyber dan etika penggunaan media sosial. Selain itu, kerajaan turut melaksanakan penyediaan infrastruktur jalur lebar menggunakan kaedah Point of Presence (POP) hub gentian optik sebagai alternatif memperluaskan liputan jaringan jalur lebar di kawasan sekolah dan berpenduduk. Untuk penjelasan dan makluman yang berhormat, sebenarnya usaha-usaha meningkatkan prasarana ini bukan hanya menyentuh peruntukan seperti mana yang terdapat dalam belanjawan, iaitu daripada dana Consolidated Fund, tetapi juga sebenarnya terdapat peruntukan yang besar off budget, terutama sekali daripada dana USP dan juga dana syarikat-syarikat komersial. Untuk makluman, sejumlah 9.4 bilion akan dibelanjakan daripada peruntukan daripada dana USP yang dikendalikan oleh MCMC dan 19.08 bilion dibelanjakan daripada dana syarikat-syarikat MNOs ataupun telcos. Tan Sri Anwar berkata demikian pada sesi penggulungan perbahasan peringkat dasar Rang Undang-Undang Perbekalan 2022 Bajet 2022. Modul yang akan digunakan kerajaan dalam melaksanakan rangkaian 5G di negara ini akan diperincikan Kementerian Keuangan semasa sesi penggulungan kementerian itu di Dewan Rakyat esok. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, timbul perdebatan dalam memilih penggunaan rangkaian sama ada konsep multisistem iaitu rangkaian 5G dikendali pelbagai syarikat telekomunikasi atau Single Wholesale Network System yang hanya melibatkan syarikat tunggal. Menurutnya, kerajaan juga maklum konsep penyedia tunggal yang dirancang untuk digunakan sekarang mempunyai sejarah kegagalan di beberapa buah negara lain seperti Mexico. Dan kajian telah dibuat tentang punca-punca kegagalan dan setakat maklumat yang kita perolehi, asas dan latar belakang masalah adalah sangat berbeza sekali dan model single wholesale network yang dipakai di negara tersebut adalah tidak sama dengan apa yang dirancang untuk digunakan melalui DNB. Walaupun demikian, Yang Berhormat Menteri Kewangan akan membuat penghuraian lebih terperinci berhubung dengan DNB kerana DNB adalah sebuah syarikat yang di bawah tanggungjawab Kementerian Kewangan, sementara Kementerian Komunikasi dan Multimedia mengawal selia sudut pembagian spektrum serta pelaksanaan perkhidmatan kemudian nanti. Tan Sri Anwar berkata rundingan antara syarikat telekomunikasi dan DNB sedang berjalan dan dikendalikan Suruhanjaya Komunikasi, Multimedia dan Komunikasi SKMM. Rundingan itu bagaimanapun belum mencapai kata muktamad. Katanya, Kementerian dan SKMM bertanggungjawab untuk memastikan satu harga munasabah bagi menjamin harga yang perlu dibayar oleh rakyat semestinya murah. Inisiatif Second Chances and Opportunities for People to Excel, SCOPE, dilihat dapat membantu menyediakan peluang pekerjaan kepada bekas banduan. Menurut Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri M. Saravanan, projek rintis ini melibatkan 3 fasa. Bermula tahun ini sehingga 2023 dengan penyediaan latihan kemahiran industri dalam sektor pekerjaan. Beliau berharap agar lebih ramai majikan tampil memberikan sokongan dan peluang dengan menawarkan penempatan pekerjaan kepada bekas banduan.
untuk kos pengurusan penjara bagi insan negara. Untuk pengetahuan melalui Acadicom kita telah melaksanakan pelbagai latihan kepada bekas banduan dan mereka akan diserap seramai 1,000 orang dan mereka akan diserap dalam beberapa syarikat untuk bekerja selepas ni dan gaji adalah lebih kurang daripada 1,200 hingga 2,500. Skop akan menyediakan peluang latihan dan penempatan kepada 5,000 banduan pada tahun 2022, manakala seramai 15,000 banduan dijangka bermula pada tahun 2023. Projek ini adalah hasil kerjasama Human Resource Development Corporation HRD Corp dengan Jabatan Penjara Malaysia JPM. Perancangan bandar kini tidak lagi hanya tertumpu kepada aspek struktural dan pembangunan infra semata-mata. Malah, jelas Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican, pandemik COVID-19 telah mewujudkan keperluan supaya perancangan bandar mengambil kira aspek-aspek lain. Antaranya, kemakmuran, mobiliti sosial, daya tahan ekonomi dan mitigasi kemungkinan berlakunya kawasan bandar sebagai epicenter merebaknya wabak penyakit di masa akan datang. Pada waktu ini, di peringkat global ramai yang sudah pun mula membicarakan agenda perancangan bandar yang disebut sebagai bersifat Pandemic Resilient City Planning. Perancangan bandar yang mengambil kira pengurusan risiko, apa yang disebut sebagai Disaster Risk Management. Dalam suasana pasca pandemik, elemen urban resiliency dalam aspek perumahan dan ruang awam misalnya adalah amat-amat penting dan diberi prioriti. Melihat pada perkara itu, maka menjadi Majlis pernikahan diiringi raksasa. Pasangan Indonesia ini memilih pakaian seperti raksasa dipakai oleh pengiringnya. Uniknya, raksasa tersebut berbaris di tepi jalan untuk menyambut pengantin lelaki dan rombongannya. Bukan itu sahaja, raksasa itu turut menyalakan bom asap kuning bagi memeriahkan lagi perarakan itu. Sungai Yamuna telah dicemari dengan buih toksik berpunca daripada sisa buangan daripada industri kilau. Ia adalah salah satu sungai yang paling suci bagi penganut Hindu di India. Lebih menyedihkan, ribuan penganut agama itu terpaksa meraihkan perayaan Chhat Puja selama 4 hari meskipun tahu risiko yang bakal dihadapi mereka. Sungai sepanjang 1.376 km itu merupakan salah satu sungai yang paling tercermat di dunia. Lelaki ini pernah tular gara-gara makanannya dibawa lari seekor monyet. Kali ini, dia sekali lagi meraih perhatian ramai apabila gelagatnya yang cuba merakam gambar bersama monyet tersebut mencuit hati netizen. Semuanya gara-gara gelagat bersahaja seekor monyet yang cuba menarik hidung lelaki tersebut ketika bergambar. Video itu berjaya meraih lebih 1 juta tontonan. Baik saudara, berita perdana edisi 17 November 2021 berakhir di sini. Terus amal kawalan kendiri, lindung diri, lindung semua sebagai sebuah keluarga Malaysia. Yang sahih di Berita RTM. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.